Bila saya gali tu, saya nak tahu benda apa yang ada. Saya tak kisah benda tu bernilai ke tak ke, saya suka. Seni silat bela diri ini bukan hanya mempertahankan diri, tapi boleh dibuat perniagaan. Terletak kira-kira 33 km dari Bandar Dungun, Bandar Bukit Besi cukup terkenal sebagai lokasi pelombongan biji besi terbesar di Asia pada awal abad ke-20 yang lalu. Penyelidikan hasil mineral oleh ahli kaji bumi Jepun dan penduduk sekitar tahun 1916 telah mendorong kepada pembukaan kawasan perlombongan ketika itu. Ia menyumbang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di daerah Dungun, terutamanya kawasan Bandar Bukit Besi selama 41 tahun. Walau hanya tinggal sisa artefak bangunan, tanda kegemilangan peninggalan warisan perlombongan hampir seabad lalu, tempat ini masih menjadi habuan beberapa individu yang dahagakan nostalgia. Treasure Hunter Melaya, kumpulan yang mempunyai nilai cinta terhadap barangan bersejarah, terutamanya di Bukit Besi. Jarang-jarang sekali generasi kini berminat mencari artefak berharga tinggalan nenek moyang. Biji apa? Biasa dibuat besi ni. Boleh ke? Boleh. Berusia 66 tahun, Muhammad Bali Muda mempunyai pengalaman bekerja di syarikat perlombongan biji besi pada zaman pemerintahan Jepun 60 tahun yang lalu. Tempat kita cari makan hari ni dah tiada lagi. Dan kawan-kawan pun dah ramai yang meninggal, cuma tinggal beberapa orang saja yang bekas pekerja di sini. Pernah sepi daripada aktiviti perlombongan biji besi suatu ketika dahulu. Kini Bukit Besi diberi nafas baharu apabila aktiviti perlombongan itu kembali aktif dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Walau 9 dekad telah berlalu, kesan tinggalan bangunan lama perlombongan masih boleh dilihat di kawasan ini. Antara yang masih jelas adalah sisa bangunan chimney yang kekal sehingga kini. Ini menarik minat kumpulan pencinta sejarah untuk memulakan misi pencarian harta karun di kawasan berkenaan. Terdiri daripada 7 orang, Treasure Hunter Melaya telah melibatkan diri dengan aktiviti ini sejak 7 tahun yang lalu. Sebelum memulakan misi, peta topografi kawasan Bukit Besi ketika tahun 1960-an akan dirujuk. Sungai ni tuan biasanya Memudahkan mereka untuk mengesan kawasan yang berpotensi tinggi mempunyai barang tinggalan sejarah. Sebelum memulakan misi, peralatan yang bakal digunakan seperti pengesan logam dan skop untuk menggali akan diperiksa terlebih dahulu. Bagi menjaga keselamatan diri memasuki kawasan peninggalan sejarah, mereka akan bergerak secara berkumpulan. Bunyi yang dihasilkan pengesan logam menjadi panduan kumpulan ini untuk mengesan keberadaan barangan logam yang tertanam di bawah tanah.
tampak mudah, tetapi ada kala mereka akan pulang dengan tangan kosong. Tapi kurang nampak sikit lah. Cabaran ialah kadang-kadang satu hari suntuk dia tak jumpa barang yang kita nak tu. Bagi orang mungkin ialah sesuatu yang membuang masa, memberikan. Tapi bagi kami itulah sesuatu yang perkara yang biasalah. Sebab ini mungkin minat kan. Mungkin dia hobi. Dan contohlah macam sesuatu perkara tu orang anggap tak berfaedah. Macam pergi memancing juga kan. Seharian tak jumpa ikan. Orang cakap buang masa. Tapi bagi kami ini satu perkara yang lumrah lah. Yang perlu biasa. Dan kalau jumpa, anggap rezeki. Kalau tak ada tu, nak buat macam mana? Mungkin kita boleh cuba tempat lain. Oleh kerana lokasi yang dipilih adalah bekas kawasan biji besi, kebanyakan barang yang ditemukan tertanam di sini adalah berkaitan dengan aktiviti perlombongan itu. Main biji apa? Biasa juga. Contohnya seperti cangkul yang dipercayai digunakan oleh pekerja lombong pada suatu ketika dahulu. Beberapa jam akan diluangkan untuk menerokai seluruh kawasan ini. 4 jam berlalu, akhirnya mereka berjaya menemui beberapa barangan antik. Saya benda tu saya buat hobi. Boleh ke tak boleh saya tak kisah. Bila saya gali tu, saya nak tahu benda apa yang ada. Saya tak kisah benda tu bernilai ke tak ke, saya suka. Cik ada ke rasa macam nak jual ke duit-duit lama? Ada tu ada, tapi saya rasa sayang lah. Sebab benda tu susah nak jumpa. Satu lagi dia ni khazanah Melayu, saya rasa macam tak sanggup nak jual. Rupa dan bentuk barangan ini tidak begitu jelas, berkemungkinan telah tertanam puluhan tahun yang lalu. Dipercayai, shilling-shilling yang dijumpai berkemungkinan digunakan pada zaman penjajahan British. Bandar Bukit Besi pernah menjadi antara kawasan elit dan kota kosmopolitan yang terkenal dengan segala kemudahan pada dahulu kala. Ini kerana wujudnya syarikat perlombongan biji besi di kawasan itu pada tahun 1930. Dan ia pernah menempatkan kemudahan seperti panggung wayang, kolam renang dan gelanggang tenis bagi menanggung kepadatan penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum termasuk bangsa Eropah. Walaupun hujan dan panas bersilih ganti dan hari bertukar zaman, monumen konkrit yang berkaitan masih berdiri teguh. Muhammad Bali Muda atau mesra disapa Pak Mat, bekas pekerja syarikat perlombongan MCO. Ia adalah syarikat perlombongan British yang aktif beroperasi sekitar tahun 1940-an setelah Jepun berundur apabila tamatnya Perang Dunia Kedua. Menurut Pak Mat, kehidupan penduduk kampung pada zaman itu sangat mewah, dihidangkan secara percuma oleh syarikat itu. Namun, Bukit Besi hidup dalam kegelapan dan kesusahan apabila syarikat itu berhenti beroperasi pada tahun 1971. Hari ini memang rasa sedih sebab yang tempat kita cari makan hari ini dah tiada lagi. Dan kawan-kawan pun dah ramai yang meninggal, cuma tinggal beberapa orang saja yang bekas pekerja di sini. Jadi itulah rasa terharu jugalah. Bila saya datang sini, terkenang kawan-kawan yang ada masih bekerja di meja-meja untuk menjaga biji-biji. Walau sedih terkenang nostalgia lama, Pak Mat yang berusia 66 tahun bersyukur kerana sisa bangunan tempatnya mencari rezeki dahulu masih lagi utuh di situ. Sepatutnya generasi yang baru ni memang dia kena tahu tempat-tempat lomba-lomba lama daripada orang-orang yang lama. Sebab orang yang lama akan tinggal dia. Ya, lepas tu dia akan ceritakan generasi akan datang. Itu aja. Kini Bukit Besi mengalami transformasi. Antaranya beberapa perkampungan telah bertukar menjadi tasik. Manakala kebanyakan susur pengangkutan kereta api telah diubah suai menjadi laluan jalan raya.
Melalui penelitian sisa tinggalan bangunan perlombongan bersejarah ini, ternyata orang lama mempunyai kepakaran seni bina yang tinggi. Walaupun tanpa teknologi moden, terdapat reka bentuk yang unik dan tetap kukuh tidak ditelan zaman. Bangunan dan terowong yang masih boleh dilihat ini berfungsi sebagai laluan wagon yang berisi hasil biji besi untuk dihantar ke Jeti Sura dan Kuala Dungun sebelum dieksport ke luar negara. Menurut Pak Mat, kereta api digunakan sebagai pengangkutan utama untuk pasaran tempatan. Pengangkutan udara dan air pula digunakan bagi eksport antarabangsa. Jadi ini bangunan pada zaman Jepun ya, Pak Mat? Baik, sekarang ini saya berada di salah satu bangunan tempat pemprosesan hasil terakhir biji besi yang dibina pada zaman pemerintahan Kerajaan Jepun dan dipercayai ia diambil alih oleh Kerajaan British selepas Perang Dunia Kedua. Juga difahamkan di belakang saya ini merupakan tapak lapangan terbang yang agak aktif anggaran tahun 1950 ke tahun 1960. Kini ia hanya tinggal tasik dan semak sahaja. Aktiviti perlombongan kemudian dihentikan selepas 5 dekad beroperasi kerana faktor cukai yang tinggi dan kerenah kesatuan pekerja. Ia memberi impak besar kepada Bandar Bukit Besi, antaranya penduduk hilang punca pencarian. Mujur Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah bertindak sebagai adiwira kepada Bandar Bukit Besi yang telah bergelap selama 2 tahun. Fungsi ke Tengah ini untuk membangunkan semula setelah perlombongan Bukit Besi ditutup satu ketika itu pada tahun 12 April 1973 ke Tengah ditubuh untuk nak memulihkan semula kawasan-kawasan yang telah ditinggalkan oleh pihak Lombong ketika itu. Yang mana begitu suasana yang begitu malap dan setelah ke Tengah masuk membangun kawasan ini di Bukit Besi semula, jadi bersinarlah semula untuk penduduk-penduduk di sini dengan adanya pekerja-pekerja, tempat-tempat bekerja yang baru. Biasanya artifak yang berkaitan aktiviti perlombongan itu akan diserahkan kepada pihak ke Tengah. Ia bakal dipamerkan di Muzium Bukit Besi yang akan dibuka tidak lama lagi. Ya, tong itu yang akan masuk ke dalam ni dan berbola besi ni berfungsi campur dengan ni nak hancur. Nak bagi hancur, bagi jadi serbuk macam tadi. Bandar Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Saksi kegiatan perlombongan biji besi yang popular suatu ketika dahulu. Barangan tinggalan sejarah aktiviti itu masih elok terpelihara. Bagi menjamin kesinambungan mata pencarian turun-temurun itu, kini kawasan berkenaan telah diberi suntikan baharu oleh generasi muda. Selain terkenal dengan bandar perlombongan biji besi, kawasan ini juga terkenal dengan keindahan Tasik Puteri. Warnanya yang membiru sentiasa memikat hati ramai pelancong. Secara tidak langsung, ia menyumbang kepada ekonomi penduduk di Bandar Bukit Besi. Air tasik yang berwarna biru kehijauan ini dipercayai berpunca daripada aktiviti beberapa syarikat perlombongan biji besi berdekatan. Ia adalah kesan penggunaan air untuk mencuci biji besi yang mengandungi sulfur. Fortress Mining Bukit Besi. Beroperasi sejak tahun 2017, syarikat ini mempunyai anggaran 160 orang pekerja. Majoriti pekerjanya terdiri daripada penduduk tempatan. Ahmad Helmi Yusof antara yang bertugas di sini. Berusia 21 tahun, anak muda ini menyambung legasi kemahiran datuknya.
Dulu keluarga saya, atuk saya memang stay dekat Bukit Besi. Sampai kematian atuk saya semua, ayah mak saya sambunglah duduk di Bukit Besi. Dulu atuk saya sini memang bekerja biji besi. Dan pengalaman beliau pun rajinlah saya dengar. Naik kereta api, buat biji besi macam mana. So dengan pengalaman beliau ni saya rasa nak cuba try guna biji besi. Apa itu biji besi? Dengan kawasan seluas 526 hektar, syarikat perlumbungan biji besi seolah memberi semangat baharu buat penduduk sekitar. Jika dahulu, ramai generasi muda berhijrah keluar dari bandar Bukit Besi, kini kebanyakan daripada mereka berkhidmat di kilang perlumbungan ini. Perlombongan dekat Bukit Besi, penduduk Bukit Besi pun ada pekerjaan, ya, ekonomi pun adalah. Contoh kat situlah, pekerja kat sini semuanya majoritilah penduduk Bukit Besi. Berbeza dengan zaman dahulu, syarikat-syarikat perlumbungan banyak menggunakan tenaga manusia untuk kerja berat seperti menghancurkan biji besi. Sebaliknya kini, aktiviti berkenaan dikendalikan oleh mesin. Namun pengendalian teknologi itu bukanlah perkara mudah. Jika tersilap langkah, boleh menjejaskan operasi perlumbungan. Menarah bukit yang mempunyai hasil biji besi akan merosakkan kualiti biji. Jadi teknik letupan atau blasting akan digunakan. Sampel tanah akan diambil oleh ahli geologi dan mereka akan mengesan kawasan yang mengandungi biji besi. Kemudian, bahan letupan akan diletakkan dalam setiap lubang sebelum ia diletupkan bagi memudahkan proses pengambilan biji besi. Helmi yang meminati bidang cari gali biji besi mendapat inspirasi daripada kisah datuknya, bekas pekerja lombong pada zaman pemerintahan Jepun. Walaupun baru setahun bekerja di sini, Helmi telah diberi kepercayaan untuk mengendali seluruh mesin di kawasan crushing plant. Seksyen ini berfungsi untuk menghancurkan biji besi dan mengasingkan serbuknya yang bercampur dengan pasir. Kalau diikut tengok macam pelang-pelang yang dulu, rasa macam sebelum je kerja sini saya tengok pelang, oh apa ini, apa itu, apa ini. Lepasnya masuk pelang, oh baru kita boleh banding lah zaman moden dan zaman dahulu. Dulu kebanyakan semuanya pakai konkrit, sekarang semuanya pakai besi. Itu kebanyakan banyak beza dia lah. Tapi benda function dia tu sama je, keluar biji besi je. Dengan arus modernisasi, pelbagai mesin dan teknologi yang canggih diguna bagi memudahkan proses penghasilan biji besi. Antaranya mesin pengisar biji besi atau dikenali sebagai ball milling. Ya, tong itu yang akan masuk ke dalam ni dan berbola besi ni berfungsi campur dengan ni nak hancur. Nak bagi hancur, bagi jadi serbuk macam tadi. Berbola besi akan diguna untuk menghancurkan biji besi sehingga ia menjadi serbuk besi. Usai menjadi serbuk besi, ia akan dibersihkan di dalam kolam. Pekerja akan mengasingkan serbuk besi menggunakan jengkaut, kemudian dibiar sehingga kering sebelum dihantar ke pelabuhan untuk pasaran domestik dan luar negara.
Kecanggihan teknologi yang digunakan di sini memastikan serbuk besi yang dihasil berkualiti tinggi. Magnet digunakan ketika proses pembersihan serbuk berkaitan dan pengasingan dari benda asing selain besi. Pasir pun tak ada. Proses nak jadikan Lazimnya serbuk besi ini diguna bagi menghasilkan bahan-bahan pembinaan, kereta dan perumahan. besi betul. Ini semua dah abu besi walaupun kita rasa dia ada berbunyi. Tapi cuba ambil tangan, rasakan, dia akan hancur macam tepung. Hancur macam ni Dia akan hancur macam tangan saja. Sejak bekerja di sini, Rosli pernah menemui beberapa bahan peninggalan sejarah seperti landasan kereta api ketika proses mencari gali. Kita adalah pernah jumpa satu tempat besi rel kereta api yang lama lah. Saya sendiri yang jumpa dan saya sendiri yang panggil operator saya angkat naik benda tu pendek dan benda tu dah tak boleh nak pakai. Benda tu dah reput. Dah tak boleh nak buat apa lagi. Untuk jadikan besi apa pun dah tak boleh. Bandar bersejarah Bukit Besi. Khazanah berharga negara. Besi ni. Menyimpan 1001 kisah mereka yang hidup di sekelilingnya. Artifak lama yang masih gah berdiri menjadi saksi sejarah transformasi dan jatuh bangun bandar yang kaya dengan biji besi. Semoga warisan ini terus bertahan menjadi bukti kegemilangan bandar besi buat generasi masa hadapan. Teruskan, Pi. Ya, teruskan. Teruskan. Ya! Lagi. Siapa sangka, apabila kelapa pandan digabung dengan seni persilatan menghasilkan persembahan yang sungguh memukau. Antara keunikan di Jongke Street Melaka, aksi kelapa lambung ini berjaya mengambil perhatian ramai pengunjung yang bertandang ke sini. Melaka bandaraya bersejarah. Popular dengan kepelbagaian tarikan pelancongan yang menjadi kegilaan ramai baik dari dalam maupun luar negara. Terbaharu, negeri yang juga kaya dengan tinggalan purba ini menawarkan air kelapa lambung sebagai satu kelainan di sekitar Jongke Walk. Ia diusahakan oleh Syaiful Syaharudin atau lebih dikenali sebagai Syaifuddin oleh masyarakat setempat. Di peringkat awal, pengenalan air kelapa lambung tidak begitu dikenali, tetapi ekoran pengaruh media sosial kini ia menjadi buruan ramai. Teruskan, Pi. Ya, teruskan. Teruskan. Ya! Lagi. Bukannya mudah untuk melambungkan sebiji kelapa pandan muda ini yang diusahakan oleh Encik Saifuddin kita. Malah dia mengambil masa sehingga 2 hingga ke 3 tahun untuk mempelajari melambung kelapa ini. Dan secara tidak langsung dengan percaturan, dengan kesinambungan, dengan pencampuran silat dan juga kelapa ini mendatangkan hasil dan rezeki kepada keluarganya. Dan juga secara tidak langsung menarik perhatian ramai untuk orang ramai, pengunjung-pengunjung di sini datang ke negeri Melaka, bandaraya bersejarah.
Seni silat yang dipersembahkan oleh Syaifuddin dipelajarinya daripada Persatuan Seni Silat Hulu Balang Melaka. Bertempat di Kampung Padang Temu, pertubuhan silat ini dikatakan telah mewarisi warisan permainan Laksmana Hang Tuah. Saya seminggu insyaAllah dulu saya 1 minggu. Dengan keahlian sebanyak 80 orang termasuk dewasa dan kanak-kanak, ia turut mempunyai cawangan di Kampung Gadik, Alur Gajah dan Taman Rinting Masa, Pasir Gudang, Johor. Di Serdang. Tanggungjawab untuk melatih para pesilat digalas oleh Ketua Jurulatih Seni Silat Hulu Balang Melaka, Nur Azman Naim, dan Syaifuddin adalah antara anak muridnya sejak 2014. Berusia 57 tahun, Nur Azman adalah pencetus ilham kepada Syaifuddin untuk mencari pendapatan melalui air kelapa lambung menerusi pergerakan seni mempertahankan diri itu. Gerak! 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 Mengenali Sepul ni melalui seorang kawan. Jadi kawan perkenalkan dengan saya dan dia belajar silat secara personal dengan saya lah. So belajar sampai kita dah agak rapat. And then kita tahu dia ada berniaga kelapa kan. So saya ke lokasi tempat dia berniaga. So kita tengok kat situ pelancong asing memang sambutan ramai kat situ kan. Jongkau Walk memang world tahu. Dunia tahu. Jadi bila terfikir kat dia untuk beri dia satu kreativiti untuk mempertingkatkan perniagaan dia. So why not kita implementkan unsur-unsur silat dalam perniagaan dia kan. Pada tahun 2015, Syaifuddin mula mempelajari teknik melambung kelapa dengan menggunakan ilmu persilatannya. Pada awal latihannya, dia berhadapan dengan pelbagai dugaan. Akhirnya, pada tahun 2017, anak jati Johor ini mula mahir melambung kelapa dengan sempurna melalui pergerakan silatnya. Seni silat bela diri ini bukan hanya mempertahankan diri, tapi boleh dibuat perniagaan. Jadi saya cuba buat kelapa, korek, lambung-melambung ni lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Jadi 2 tahun lebih itu banyak pengalaman yang saya alami, macam yang kita tengok tadi, jatuh lah, ya, kaki tergilir lah, lepas itu macam-macam yang kita lalui, terutama belajar daripada segi kelapa. Kelapa yang muda tak boleh buat kelapa show. Kelapa yang boleh buat show adalah lingkungan umur lebih kurang dalam 45 hari sampai umur 55. Dekat situ saya belajar kelapa lambung ni. Menurut Syaifuddin, dia membuat latihan melambung kelapa pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad dengan mengambil masa hampir 2 jam sehari. Manakala Nyor Pandan yang menjadi punca duit poket Syaifuddin diperolehinya dari ladang kelapa pandan Bemban Melaka yang berkeluasan hampir 23 ekar. Bagi menjaga kualiti kelapa, ia tidak dijolok daripada pokok. Sebaliknya diturunkan menggunakan peralatan seperti tangga dan tali.
Kebiasaannya, proses ini melibatkan tandan kelapa diikat dan ditebang, seterusnya menurunkannya secara perlahan-lahan. Setandan nyor pandan mempunyai hampir 15 biji dengan pelbagai saiz. Ia mempunyai tempoh tertentu bagi meraih hasilnya. Dia lebih kurang saya tengok ni gaya ni punya kuning tempurung ni lebih kurang di kulit ni lebih kurang 43 hari lah. Selain daripada Cik Saifuddin mendapatkan bekalan di Bagan Datuk, dia juga mendapatkan bekalan kelapa pandan muda ni di Bemban Melaka. Ladang kelapa di Bemban Melaka. Ya, betul. Kerana dikatakan di usia sebeginilah yang amat sesuai untuk kelapa lambung. Kelapa lambung Ya. Dilambungkan. Ya. Betul. Selaras dilambungkan, digabungkan dengan arena persilatan. Ya, betul. Itu amat unik sekali lah. Ya, betul. Kelapa yang diambil Saifuddin kemudian dibawa ke tempat penyimpanan yang terletak di Bandar Kaba, Melaka. Terdapat hampir 4,000 biji nyor daripada pelbagai jenis disimpan di sini. Antaranya adalah matak, mawar dan kelapa pandan. Ni yang bentuk macam ni adalah kelapa matak. Kelapa matak ni satu keistimewaan adalah airnya banyak. Kedua, sesuai untuk kelapa dijual dekat tepi jalan adalah kelapa balang. Untuk airnya banyak, isi dia pun sedap. Ini adalah kelapa mawar. Kelapa mawar ni bentuk dia lonjong. Ya. Selain dia lonjong, dia ni isi dia tebal. Dan dia ni dia boleh dijadikan buat air pun boleh, rasa dia pun sedap. Rasa dia pun manis. Dia ni boleh buat jelly pun boleh, buat santan pun boleh, buat air pun boleh. Dan dia ni kelebihan dia, kelapa pandan ni bila diletak dekat korom, dia boleh rasa dia tu, aroma rasa dia tu takkan hilang dan dia masih original, rasa dia manis sedap. Alhamdulillah sampai sekarang sambutan kelapa lambung pakai kelapa pandan, okay, on the best. Saifuddin mendapat bekalan kelapa matak dan mawar dari Bagan Datuk Perak. Namun begitu, setiap daripadanya mempunyai perbezaan yang tersendiri. Kadang-kadang pembekal daripada pembekal saya, supplier adalah terputus untuk kelapa pandan. Kadang-kadang dia orang ada kelapa matak dan mawar. Tapi mawar ni memang setakat ini boleh dibuat kelapa lambung. Cuma dia ni rasa dia tak sama macam pandan lah. Pernah 2 hari kena kepala orang 1 kali saya pernah. Customer punya. Muka masam lah. Air kelapa lambung Jongka Wok bukan sahaja menyelerakan, malah aksi pengusahanya berjaya menghibur ramai pelancong. Jam 4 petang. Saifuddin bersama 8 orang pekerjanya lengkap berpakaian seperti pendekar dahulu kala. Mereka mula mengangkat kelapa masuk ke dalam lori. Kebiasaannya, hampir 500 biji kelapa dibawa untuk diniagakan. Isteri Saifuddin, Nur Fatimah Abdullah, yang berasal dari Melaka adalah tunggak utama yang sering membantu dan menyokong usaha suaminya selama ini. Tidak hairanlah Fatimah yang berusia 52 tahun turut mahir mengenai kelapa. Saya mendapat kelapa ni daripada Perak. Kelapa ni memang susah sikit sebab memang buat bola kan. Jadi kena cari. Mana-mana kita pun pergi cari. Kelapa apa pun boleh buat. Cuma dia kena cukup tua sikit.
Sejurus tiba di tapak warisan dunia UNESCO, Jongke Wong, Chef Udin dan pekerjanya mula membuat persiapan air kelapa lambung. Kemunculan mereka adalah pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Memang siga bang. Persembahan mereka bermula pada jam 5 petang sehingga jam 9 malam. Menurut Chef Udin, setiap hari hampir 300 hingga 500 biji kelapa lambung dijual di sini mengikut permintaan. Sebiji kelapa lambung dijual dengan harga RM6. Aksi melambung kelapa ini tampak mudah, tetapi ia memerlukan kemahiran yang sangat tinggi dan kecekapan untuk mencapainya. Selain itu, melambung kelapa ini memerlukan tenaga yang banyak dan memenatkan. Memang untuk membuat lambung kelapa bola ni menggunakan tenaga yang betul-betul confident dan serius. Dan kat situ menggunakan gerak seni silat, so kita membuat tenaga yang betul-betul confident dan merasa penat. Tapi alhamdulillah, berkat kerjasama dengan kawan-kawan rekan semua, kita semangat kita untuk menjadikan satu seni silat sebagai untuk perniagaan dan menarik pelancong luar negeri dan dalam negeri. Syukur alhamdulillah, rasa penat tu hilang. Untuk sementara ni hilang, gembira tinggal dia. Syukur alhamdulillah. Di sini, Chef Udin tidak kesorangan melambung nyor. Dia dibantu oleh Syafi'i Abdul Latif. Berusia 30 tahun, Syafi'i mempelajari cara melambung kelapa ini sejak 2 tahun yang lalu dari Chef Udin. Sepanjang tempoh Syafi'i beraksi dengan nyor, kelapa yang dilambungnya pernah terkena pada pengunjung yang menonton. Kalau sudah pernah sangar, saya mesti jatuh. Pernah 1 hari kena kepala orang 1 kali saya pernah. Customer punya. Muka masam lah. Sudah pernah sangat. Muhammad Taha Yasin Ramadan, antara anak murid dan pekerja Chef Udin yang paling muda. Berusia 21 tahun, dia mempelajari aksi ini sejak hampir 2 bulan yang lalu. Anak muda ini menanam cita-cita untuk membuka perniagaan sebegini bagi menarik lebih ramai pelancong ke negeri puteri Hang Lipu itu. Saya belajar itu dah kurang lebih sebulan lah belajar dengan Pak Saipul. Sebab saya belajar tu daripada awal, saya lambung sampai saya bisa sampai sekarang inilah saya bisa. Saya bisa lambung daripada orang ramai ni kan. Sebab dia orang ni datang daripada luar negeri. Macam di Indonesia, macam di Eropah sana kan datang pada sini. Tengok kami berniaga di sini kan lambung-lambung kelapa. Itulah daripada nol sampai sekarang saya belajar. About this coconut, I think it's coconut. Yeah, it's coconut. He just I think they shape the okay, they shape the the skin. Oh, Bagi pelancong dari negara Belarus, Pavel Vitovsky, 31 tahun, ini kali pertama dia menyaksikan persembahan kelapa lambung. I think it's interesting. I don't know what is that exactly, but it's looking beautiful, and I don't know who these guys, but they know what to do with the coconuts. It looks good and taste is also good. Yeah, I like it because I have no coconuts in Belarus, and it's like delicious for me. That's good. Walaupun ia ada surut dan pasang, Chef Udin mempunyai harapan yang tinggi terhadap rezekinya ini. Harapan saya kepada perniagaan saya ialah untuk semoga maju jaya
dan dapat kita tambahkan ke negeri lain insya-Allah, negeri Johor, negeri Sembilan, ke KL, ke Kedah, ke Pening, insya-Allah saya minta kerjasama dengan pihak keluarga saya dan pekerja-pekerja saya. Gerak! 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 Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Perumpamaan yang amat sesuai buat usaha Syaiful Syahrudin yang mencari sesuap nasi sambil memartabatkan seni warisan silat melalui air kelapa lambung. Hai, cai! Hai!